Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Hai semua pelajar, jumpa lagi kita dalam kelas seterusnya. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan awak semua masih dalam bab 4 iaitu sebatian karbon. So, topik hari ini adalah topik 4.5 iaitu proses pembuatan sabun daripada minyak dan tindakan pencucian sabun. So, hari ini kita akan bicarakan apa itu sabun, bagaimana proses untuk membuat sabun daripada minyak dan juga pencucian sabun. So tanpa membuang masa, kita tengok untuk tajuk hari ini, 3 perkara yang mesti kita faham adalah minyak, gliserol dan asid lemak. So, cikgu akan terangkan pada awak apa minyak, apa gliserol dan apa asid lemak. Pertama sekali, sebenarnya sabun diperbuat daripada lemak. Molekul lemak terdiri daripada 2 bahagian penting iaitu satu adalah gliserol dan yang kedua adalah asid lemak. Untuk menjelaskan ini dengan lebih jelas lagi, kita tengok pada gambar di sebelah. Tengok pada gambar di sebelah ini, nampak bentuk seperti berudu. Sebenarnya ini adalah komponen lemak. Kalau sebelum ini cikgu ada kata sebut pasal asid lemak dan juga gliserol. Gliserol awak nampak pada kepala dia ni. Jadi kepala ini kita kenali sebagai gliserol. Manakala ekornya ini kita kenali sebagai asid lemak. Ini mesti tahu dia punya struktur dia. So dalam satu molekul lemak terdapat 3 asid lemak dan 1 gliserol. So mesti faham 3 asid lemak dan 1 gliserol. Contoh asid lemak adalah asid palmitik, asid lorik dan juga asid stearik. Kita tengok gambar dia. So kita pergi kepada seterusnya, bagaimana cara untuk membuat sabun. So pertama sekali, dalam proses pembuatan sabun kita mesti tahu apa sebenarnya nama yang dipanggil dalam proses pembuatan sabun ini. So proses pembuatan sabun ini dipanggil sebagai saponifikasi. Saponifikasi atau nama lainnya dikenali sebagai hidrolisis minyak beralkali. So sabun sebenarnya dihasilkan melalui tindak balas antara minyak dan asid lemak seperti larutan natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida. Jelas ini dua perkataan penting iaitu kita guna minyak dan juga alkali pekat, kita campurkan dia. So untuk melihat dengan lebih tepat lagi, kita tengok pada persamaan di bawah. Apabila minyak dicampurkan dengan alkali pekat, maka akan terhasil garam asid lemak plus gliserol. Dekat mana sabun dia? Sabunnya adalah pada ini garam asid lemak. So kita tengok lagi pada bawah. Proses saponifikasi tadi mesti ingat saponifikasi adalah proses pembuatan sabun. So apabila larutan natrium hidroksida pekat ditambahkan ke dalam minyak sawit, ingat tadi minyak campur dengan natrium hidroksida pekat ni, kita tengok ditambahkan ke dalam minyak kelapa sawit. Maka hidrolisis akan berlaku, iaitu minyak tadi akan diasingkan kepada asid lemak dan gliserol. Ini berlaku apabila berlaku penambahan antara natrium hidroksida dan juga minyak kelapa sawit tadi. So kita tengok asid lemak kemudiannya bergabung dengan ion natrium dan seterusnya membentuk sabun. Jadi oleh itu sabun sebenarnya adalah garam natrium asid lemak. So di sini cikgu ada sediakan video. So mari kita tengok sama-sama. Bagaimana video pembuatan sabun ini.
Okey. Jadi jelas daripada Whedon experiment tadi kita tengok apabila lemak, maafkan saya, apabila alkali pekat dicampurkan dengan minyak tadi, awak akan tengok di perakhirannya ada cecair putih terbentuk. Okey, pepejal putih terbentuk. Jadi pepejal putih tadi telah diuji apabila kita pegang dia, dia akan rasa licin, dan apabila digoncangkan dengan air suling, dia akan mengeluarkan buih. Dan seterusnya, ciri yang menarik pada sabun ini apabila kita uji dengan kertas litmus berwarna merah, dia akan bertukar menjadi biru. Jadi apa sifat dia? Sifatnya adalah alkali. Okey. So seterusnya, tanpa membuang masa, kita tengok lagi komponen sabun dan tindakan pencucian. Tadi dah belajar, ingat balik. Kita belajar dekat atas proses buatan sabun dikenali saponifikasi. So kita tengok pada sabun ini bagaimana cara dia mencuci dan kenapa sabun ini digunakan untuk mencuci kotoran. Bagaimana tindakan dia. Cuba tengok di sini. Molekul sabun terdiri daripada kepala dan ekor. Tengok gambar dekat belah kanan ni. Warna merah. Dan ini gambaran dia ada kepala dan juga punya ekor. So bahagian kepala adalah hidrofilik, iaitu dia boleh larut dalam air. Manakala bahagian ekor adalah hidrofobik, iaitu tidak larut dalam air tapi larut dalam minyak dan juga grease. Maka sabun dapat melarutkan kotoran dalam grease dan juga air. Senang kata, dia tak suka air, tak larut dalam air. Ingat, hidrofobia, fobik. Dia tak suka air. Lawannya adalah hidrofilik. Jadi dekat sini, awak nampak dekat bahagian kepala dia ni. Bahagian kepala ini adalah hidrofilik, dia suka air. Manakala ekornya adalah hidrofobik. Cuba tengok pada bawah. Apabila sabun dilarutkan dalam air, sabun akan merendahkan ketegangan permukaan air dan membolehkan sabun membasahi permukaan kain yang mempunyai kotoran grease. Cuba tengok lagi. Bahagian ekor molekul sabun akan melarut dan melekat pada kotoran grease. Ingat yang kepala tadi lekat pada air, pergi pada air. Manakala hidrofobik tadi, iaitu ekor tu akan melarut dan melekat pada kotoran grease. So apabila berlaku tindakan menggosok atau menggoyangkan air, ia seterusnya akan menanggalkan tumpukan grease kepada titisan-titisan minyak kecil yang dilindungi oleh molekul sabun. Contohnya sabun dah kena pada seluar yang awak basuh. Jadi kotoran tu, pada ekor dah lekat dah pada kotoran tu. Jadi awak gosok. Awak gosok atau awak goncangkan air tadi, maka kotoran tadi akan terkeluar. Daripada pakaian tadi. Seterusnya, bahagian kepala yang bercas negatif akan menghalang titisan grease daripada bercantum semula. Maka sabun akan mengemulsi ke dalam air. Oleh itu, buih sabun yang terhasil akan memerangkap titisan kotoran bergrease dalam air. Maksudnya secara automatik, dia akan keluarkan kotoran tadi. So, seterusnya apabila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, kotoran bergrease akan turut disingkirkan. Senang je proses pencucian dia. Nampak daripada yang kotor tadi ada kotoran. Yang bahagian ekor tadi, dia akan melekat pada kotoran tu. Dan apabila kita gosok dia, dia akan keluar daripada pakaian atau apa sahaja yang kita gunakan dengan sabun. So kita tengok bagaimana tindakan pencucian sabun ini. Ada animasi ringkas, kita tengok sama-sama. Guys, itu sahaja tindakan pencucian dia. Untuk seterusnya, jangan lupa untuk buat latihan yang cikgu bekalkan. Jumpa lagi. Terima kasih semua.